Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di episod baru Pendakwah Teknologi. Dalam episod sebelum ni, saya dah ceritakan kepada anda tentang kebaikan dan keburukan NFT. Dan dari situ ada ramai orang yang komen yang minta saya hasilkan satu video untuk ajar cara-cara nak menjual NFT. Jadi disebabkan itulah saya buat video ni untuk nak tunjukkan kepada anda secara mudah bagaimana untuk nak jual NFT anda di platform OpenSea. Okey, jadi sebelum kita teruskan, saya nak anda tahu 3 benda dulu nah. Sebab benda-benda ni anda mungkin akan dengar ataupun anda mungkin akan terbaca bila nak jual beli NFT ni. Yang pertama adalah minting. Okey, minting itu adalah proses apabila NFT anda menjadi sebahagian daripada blockchain. Okey, dia ada satu penerangan yang teknikal lah untuk benda ni kan. Tapi untuk nak terangkan secara mudah bagi orang yang bukan teknikal, okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak uploadkan gambar anda ke OpenSea untuk dijual sebagai NFT kan. Itulah dia proses minting tu. Nak upload pergi letak dekat OpenSea tu. Okey, sebenarnya contoh yang saya bagi tadi tu dia bukanlah 100% tepat, tapi itulah yang paling mudah untuk saya nak terangkan dan nak bagi anda faham tentang minting tu. Okey, yang kedua pula adalah gas fee. Okey, gas fee ni dia adalah charge yang dikenakan kepada anda untuk nak melakukan sesuatu transaksi menggunakan blockchain. Contoh yang paling mudah, ada sesetengah blockchain seperti Ethereum, dia akan mengenakan charge kepada anda apabila anda nak menjual NFT anda tu. Ada pula sesetengah blockchain seperti Polygon tidak mengenakan sebarang gas fee. Jadi maksudnya anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Alright, dan yang ketiga yang terakhir adalah service fee. Okay, service fee ni dia adalah charge yang dikenakan kepada anda setelah NFT anda terjual. Okey, contohnya dekat platform OpenSea itu, mereka mengenakan charge sebanyak 2.5% daripada harga setiap NFT yang terjual. Charge service fee ini dia berbeza mengikut platform lah kan. Alright, jadi itulah dia 3 benda asas yang anda kena tahu buat masa sekarang ni. Alright, jadi sebelum saya teruskan, saya tekankan dulu nah, video ni adalah untuk orang yang belum tahu apa-apa tentang cara nak menjual NFT ni. Jadi ini adalah video dalam kategori pengenalan ataupun kategori beginner. Okey, saya dah bahagikan video ni kepada beberapa topik, jadi anda bolehlah skip kepada topik yang anda nak tengok. Jadi sekarang, jom saya tunjukkan kepada anda cara untuk nak jual NFT anda di platform OpenSea. Dalam bahagian yang pertama ni, saya akan tunjuk dulu dekat anda cara untuk nak dapatkan crypto wallet anda yang sendiri. Jadi saya akan gunakan MetaMask. MetaMask ni adalah salah satu daripada beberapa crypto wallet yang ada. Kalau anda tak tahu crypto wallet tu apa, kalau saya nak bagi contoh yang mudah lah kan, dia lebih kurang macam Touch 'n Go punya mobile app, macam Maybank to You, CIMB Clicks yang kita duk simpan duit tu kan. Cuma bezanya crypto wallet ni digunakan untuk benda-benda yang berkaitan dengan crypto. Contohnya cryptocurrency, macam Bitcoin, ETH dan sebagainya tu. Okey, jadi crypto wallet ni pertama sekali kita kena install dia dulu. Jadi kita boleh install dalam phone, dalam browser dan sebagainya. Jadi sekarang saya tunjuk dulu dekat anda cara untuk install sebagai browser extension. Jadi sekarang ni saya gunakan Chrome kan. Jadi saya tekanlah install MetaMask for Chrome ni. Jadi anda akan dibawa kepada bahagian extension dekat dalam Google Chrome Web Store ni. Jadi anda tekanlah dekat atas tu, dia tulis add to Chrome tu. Lepas anda tekan add to Chrome tu, dia akan pop up satu window ni, dia akan tanya nak add MetaMask ke. Anda tekanlah add extension tu untuk nak confirmkan yang anda nak install MetaMask. Okey, jadi bila dah selesai nanti dia akan beritahu macam ni lah. Dia kata MetaMask has been added to Chrome. Tak berapa lama lepas tu anda akan dibawa ke page ni yang mana dia kata welcome to MetaMask. Jadi kalau anda gerakkan pointer anda kan, anda nampak kalau musang tu ikut. Okey, tekan get started tu. Sekarang kita nak buat satu wallet baru. Jadi kalau anda tengok dia ada 2 option. Anda tekan option yang belah kanan tu, dia kata create a wallet. Okey, sekiranya anda dah ada wallet, anda boleh import wallet lah. Tapi sekarang kita nak create a wallet ni dulu. Jadi tekan kat situ. Pada page yang kedua ni, dia nak minta kebenaran anda untuk dapatkan analytics. Jadi pada saya, anda tak payah bersetujulah. Jadi anda boleh tekan yang dia tulis no thanks tu, tekan button tu. Okey, sekarang anda diminta untuk masukkan password. Jadi anda masukkanlah satu password untuk MetaMask account anda. Pastikan password tu elok dan pastikan anda jangan lupa password tu lah. Jadi simpanlah kat mana-mana kan. Sebab ini akan digunakan untuk nak access account anda nanti. Anda klik dekat checkbox term of use tu, lepas tu tekan butang create. Jadi sekarang dia akan create account anda lah. Pada page seterusnya ni, dia akan tunjuk dekat anda satu video pendek cara untuk nak secure wallet anda. Jadi anda boleh skip benda ni dengan tekan butang next. Okey, seterusnya dia akan tunjuk dekat anda secret recovery phrase.
Jadi kalau anda nampak dekat sini, dia ada satu butang mangga dekat situ kan. Anda tekan dekat butang mangga tu untuk nak tengokkan secret recovery phrase anda. Dia ada 12 perkataan dekat sini. Okey, sebenarnya 12 perkataan ni dia lebih kurang macam password anda. Jadi benda ni adalah rahsia kepada anda dan anda tak patut tunjuk dekat orang. Saya tunjuk benda ni dekat anda sebab saya nak ajar anda cara untuk nak buat MetaMask punya crypto wallet ni. Okey, anda kena print screen ni ataupun tulis kat mana-mana. Saya sarankan anda print screen, lepas tu tekan butang next. Okay, jadi sekarang dia minta anda masukkan balik ke semua 12 secret recovery phrase tadi tu dengan turutan yang betul. Ini nak membuktikan bahawa anda ingatlah anda punya secret recovery phrase tu. Jadi masukkan balik anda punya phrase tadi. Anda kena pastikan turutan tu adalah sama seperti apa yang ditunjukkan dekat anda sebelum ni. Sebab kalau turutan dia tak sama, anda tak boleh nak tekan butang confirm dekat bawah tu. Okay, jadi sekarang bila anda boleh tekan butang confirm, anda tekan butang confirm dan lepas tu dia kata congratulations ni, anda tekanlah all done. Jadi inilah dia anda punya MetaMask account. Jadi dia beritahu lah apa yang What's New sebenarnya boleh tutup lah. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat situ, saya ada berapa dalam ni? Saya ada 0 ETH ataupun 0 Ethereum lah. Jadi akaun saya ni kosong lagi lah. Jadi cara penggunaan ini sama lah macam akaun macam saya kata tadi, saya ambil klik Coming Bank to You. Itulah idea penggunaan dia. Cuma bezanya ini adalah crypto wallet. Untuk tunjukkan browser extension MetaMask pada Chrome anda tu, anda tekan dekat butang jigsaw puzzle tu, lepas tu dia akan tunjuk satu list of extension. Lepas tu dekat sebelah icon MetaMask tu dia ada satu butang pin, anda tekan batu. Jadi sekarang kepala musang tu akan keluarlah dekat sebelah address bar Chrome anda. Sekarang bila anda tekan dekat kepala musang tu, maka anda bolehlah nampak maklumat pasal crypto wallet anda. Dalam bahagian seterusnya ni, saya akan tunjuk dekat anda cara untuk nak jual NFT anda di platform OpenSea. Jadi OpenSea ni dia lebih kurang macam Shopee dan Lazada, cuma bezanya dia jual beli NFT. Okay, first kali anda tekan dekat butang account dekat atas tu, lepas tu anda akan nampak dia bagi drop down menu, ada profile kan. Tekan kat profile tu, kemudian dia akan bawa anda kepada page ni. Dia kata connect your wallet. Okay, jadi wallet ni sebenarnya dia ada banyak. Dia ada macam-macam. Okay, mari saya tunjuk dekat anda yang show more options ni. Anda nampak? Okay, ini adalah beberapa wallet yang diterima OpenSea kan. Okay, tadi kita dah register untuk MetaMask. Jadi kita klik dekat MetaMask ni. Seterusnya anda akan nampak notification MetaMask ni, dia kata connect with MetaMask kan. Okey, jadi kat situ anda nampak butang next dekat bawah tu, anda tekan next tu. Okey, lepas tu dia akan beritahu dekat anda akaun mana yang anda nak connect. Jadi saya ada satu akaun saja, anda tekanlah butang connect tu. Okey, jadi sekarang dia akan connectkan OpenSea kepada wallet MetaMask anda. Jadi itulah cara untuk nak buka satu akaun OpenSea menggunakan crypto wallet MetaMask. Seterusnya anda tekan dekat butang settings, kemudian anda akan dapat satu notification daripada MetaMask. Dia kata dekat sini signature request. Okey, jadi kalau anda tengok kat bawah tu dia tulis butang sign tu kan. Okey, anda tekan butang sign tu. Okey, signature request ni bila anda sign, maka lepas tu lah baru anda boleh nak ubah setting seperti contohnya username, bio, email address dan sebagainya ni. Jadi sekarang anda masukkanlah maklumat-maklumat ni. Dekat bahagian username ni, anda masukkanlah apa-apa username yang anda nak orang kenal anda dekat OpenSea. Ini lebih kurang macam Facebook username ke Instagram username, macam itulah lebih kurang kan. Okey, dekat bahagian bio ni, anda tak payah tulis. Tapi kalau anda nak tulis pun tulislah. Jadi benda ni adalah satu orang kata apa, benda yang macam kita tengok macam Twitter punya information ataupun Instagram punya information. Macam itulah bio dia tu. Okey, dekat bahagian email address ni, anda masukkanlah email address anda. Jadi pastikan email address ni adalah email yang betul lah, sebab nanti anda kena buat verification email address tu. Bila dah selesai, anda tekan butang save. Jadi bila anda tekan butang save tu, dia akan kata dia akan hantar satu notification email kepada email yang anda bagi tadi tu. Seterusnya anda pergi cek email anda dan anda sepatutnya dapat satu email daripada OpenSea macam ni. Jadi bila anda nampak verify my email tu, tekan dekat situ. Jadi sekarang dia akan bawa balik kepada OpenSea dan dia akan beritahulah your email have been verified. Lepas tu anda tekanlah back to OpenSea untuk pergi balik kepada akaun anda. Sebelum anda boleh jual benda di OpenSea, anda kena upload dulu benda tu pada akaun OpenSea anda ni. Okey, kenapa saya kata benda? Sebab benda tu boleh terdiri daripada gambar, video ataupun audio. Jadi macam-macam boleh letak. Okey, jadi untuk contoh ni saya akan tunjuk dekat anda cara untuk nak upload gambar dan jual gambar tu sebagai NFT di OpenSea ni. Okey, jadi cara dia sangat mudah. Anda tengok dekat atas tu dia ada butang create tu kan. Jadi anda tekan dekat butang create tu. Dekat page create new item ni dia ada satu kotak kat bawah tu. Jadi anda boleh drag and drop apa-apa file yang anda nak masukkan kat OpenSea. Okey, ni contoh saya ambil satu file gambar dah. Okey, saya ambil gambar tu, saya drop kat kotak tu. Keluar pendakwa teknologi. Dekat bawah tu pula dia ada satu text box yang ditulis untuk name kan. Jadi anda masukkanlah nama untuk apa yang anda upload tadi. Saya tulis contoh gambar PT ni sebagai nama dia. Lepas tu description ni, ini adalah penerangan kepada apa yang kita upload tu lah. Jadi pastikan penerangan ni adalah satu benda yang menarik perhatian lah kalau anda nak jual benda ni kan.
Seterusnya dekat bawah tu dia ada lagi lah beberapa maklumat yang anda boleh masukkan, contohnya collection, properties dan sebagainya. Tapi benda-benda ni semua saya tak akan tunjuk lagi lah dalam video ni. InsyaAllah saya akan tunjuk dalam guide yang lain. Okey, sekarang kita akan pergi turun lagi kepada bahagian yang bawah, di mana anda nampak dia tulis kat situ supply, lepas tu ada bawah blockchain kan. Okey, jadi dekat bahagian supply tu, ini adalah jumlah yang kita nak supply. Maksudnya ada berapa kuantiti yang kita nak bekalkan. Supply ni adalah pembekalan kita. Untuk OpenSea ni, blockchain yang digunakan ada dua. Satu Ethereum dan satu lagi Polygon. Okey, sebenarnya dia ada penjelasan yang amat panjang dan teknikal. Tapi untuk contoh ni, saya cakap benda yang paling mudah nak bagi anda faham kan. Satu, kalau anda pakai Ethereum, bila anda nak jual nanti anda kena bayar. Kalau anda pakai Polygon, anda nak jual, anda tak payah bayar. Itu adalah penjelasan yang paling mudah dululah untuk contoh ni. Okey, tapi untuk bahagian pertama ni, saya tunjuk dulu dekat anda bila saya gunakan blockchain Ethereum, di mana dia limitkan dulu satu kuantiti tu. Okey, bila anda nampak kan, saya kat bahagian supply ni saya tak boleh tukar satu. Okey, tak apalah, kita biar kat situ. Nampak butang create kat bawah tu, anda tekan create. Bila proses tu dah selesai, anda akan nampak maklumat macam ni lah. Ni dia kata kat saya, you have created contoh gambar PT. Contoh gambar PT itu dah gambar yang saya upload tadi dulu kan. Sekarang anda bolehlah tutup benda ni. Jadi inilah dia maklumat tentang apa yang saya upload tadi, iaitu yang saya bagi nama dia sebagai contoh gambar PT. Jadi proses yang saya buat tadi tu, itu nama dia minting. Jadi kalau nampak kat event kat bawah tu dia kata kita dah minted benda ni kan. Okey, jadi sambil-sambil tu anda boleh tengoklah maklumat-maklumat lain tentang apa yang di-upload tu. Contohnya dia punya details, dia punya contract address, token ID dan sebagainya. Dan anda boleh nampak blockchain yang saya gunakan ni adalah Ethereum. Kalau tadi kita dah selesai proses minting, sekarang saya nak tunjuk dekat anda cara untuk nak jual. Jadi anda nampak button sell dekat atas tu, anda tekan butang sell tu. Lepas tu anda akan dibawa kepada page ni. Ini dia kata list item for sale. Okey, jadi dia ada harga, tapi saya tunjuk dekat anda type dulu. Dekat atas ni dia ada dua type tau. Satu dia kata fixed price dan satu lagi dia kata time auction. Okey, time auction ni sebenarnya dia lebih kepada pembidaan lah. Tapi untuk dalam contoh video ni, saya tunjuk untuk nak jual cara fixed price dulu. Maksudnya kita nak jual dengan cara harga yang tetap. Okey, tekan balik dekat fixed price tu. Jadi dekat bahagian price ni, anda nyatakan harga dia. Tapi dalam OpenSea ni, anda hanya boleh jual menggunakan Ethereum. Sebab tu nampak ETH kat tepi tu kan. Okey, jadi pada bahagian harga tu anda letaklah berapa harga yang anda nak. Contohnya bila saya letak satu Ethereum, dia beritahulah satu Ethereum tu bersamaan dengan berapa USD sekarang ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dekat anda apa yang saya masukkan tadi. Bila anda gunakan blockchain Ethereum, anda kena bayar. Okey, saya letak harga gambar tu kosong, lepas tu saya tekan complete listing kat bawah tu kan. Okey, maksudnya gambar tu saya nak jual pada harga kosong. Maksudnya free lah, kosong kan. Okey, jadi sekarang ni anda nampak dia tunjuk dekat situ complete your listing ni kan. Dan kemudian anda nampak dekat bahagian MetaMask wallet anda, dia akan beritahu untuk nak completekan list benda ni, dia ada satu benda yang anda kena bayar. Benda tu dipanggil gas fee, ataupun dia tulis dekat situ secara tepatnya estimated gas fee. Jadi inilah yang saya kata, bila anda nak jual barang, bila menggunakan blockchain Ethereum, anda kena bayar. Inilah benda yang anda kena bayar tu. Dan dalam contoh ni saya tunjukkan dekat anda, walaupun gambar tu saya jual pada harga $0 maksudnya tak charge apa langsung, saya masih lagi kena bayar gas fee pada harga $57, lebih kurang macam tu. Dan nilai ni akan berubah sentiasa mengikut harga pasaran semasa. Disebabkan itulah kebanyakan orang akan jual NFT mereka menggunakan blockchain Polygon. Sebab Polygon dia tak kena charge. Okey, sekarang kita balik kepada profil kita tu kan. Jadi anda tengok dah, bila saya pergi balik kepada profil saya tekan kat profil ni, anda akan boleh nampak gambar yang anda dah mint tadi tu. Macam contohnya ni gambar penawar teknologi tu. So ini adalah apa yang anda dah mint dah. Okey, ini mint ni maksudnya dah ada dalam anda punya profil. Tapi benda ni belum dijual lagi. Sebab macam saya kata tadi, bila anda nak jual, anda kena sell kan. Kalau anda nak tunjuk benda ni dekat orang, maka anda bolehlah tekan button copy link yang ada kat tepi tu. Okey, kalau anda tekan dekat gambar tu, dia akan tunjuklah dekat anda apa yang dah di-upload kepada OpenSea ataupun apa yang dah di-mintkan lah tadi tu. So itulah dia. Sekarang saya akan mintkan item yang sama, maksudnya gambar yang sama yang pendakwah teknologi tadi tu. Saya drag and drop letak dekat sini, tapi kali ni saya akan gunakan blockchain Polygon. Kan tadi saya gunakan blockchain Ethereum kan, ni saya pakai blockchain Polygon. Okey, jadi saya isi balik lah nama dia semua, lepas tu dia punya description dan sebagainya. Okey, saya isi semua maklumat tu dulu. Bila saya dah selesai buat benda tu, okey, saya turun dekat bawah, dekat bahagian blockchain ni. Okey, saya tekan dekat drop down menu tu kan. Sekarang ni Ethereum, saya tekan drop down menu tu, dia tulis Polygon. Okey, jadi beritahulah Polygon tu apa dia kan. Salah satu benda yang paling penting, dia kata benda ni adalah gas free. Maksudnya tak payah bayar gas. Okey, pilih Polygon tu. Bila saya pilih Polygon, supply tadi yang dia grey out tu dah boleh diedit. Jadi ini adalah jumlah yang anda nak jual. Maksudnya dengan kata lain, jumlah salinan ataupun kuantiti salinan yang anda nak jual tu. Anda bolehlah letak berapa kan. Okey, jadi untuk contoh ni, saya letak 100 dulu. Bila semua dah selesai, tekan butang create. Dan sekarang anda tunggu je lah sampai semua proses ni selesai. Okey, tengok dia dah kata, okay, you have created gambar PT terbaik. Inilah apa yang saya letak tadi tu kan. Jadi saya tutup benda ni, dia akan bawa kepada page yang apa yang saya upload tadi itulah.
So inilah gambar PT terbaik, itu adalah nama dia. Lepas tu dia tulis kat bawah tu, nampak ada 100, maksudnya itu adalah kuantiti yang saya ada. Jadi kalau anda turun kat bawah, anda boleh tengok lah, saya dah min kuantiti sebanyak 100 unit kan. Okey, so kalau tadi saya dah minkan 100, sekarang saya nak jual pula. Jadi anda tengok button sell dekat atas tu kan. Okey, tekan butang sell tu. Dekat page list item for sale ni, first kali kita boleh edit jumlah kuantiti yang kita nak jual tu. Okey, saya ada 100 unit dengan saya kan. Jadi saya boleh nyatakan berapa banyak saya nak jual. Okey, contohnya kalau saya nak jual semua, saya letak 100. Jadi sekarang ni saya nak jual semua kuantiti yang saya ada. Dan untuk price per unit ni, ini adalah harga setiap satu gambar yang saya nak jual tu. Okey, katakanlah contoh saya nak jual setiap satu gambar tu pada harga 1 ETH. Lepas tu bila anda tengok fees dekat bawah tu, dia tulis service fee tu adalah sebanyak 2.5%. Ini maksudnya OpenSea ni akan ambil 2.5% apabila gambar yang bernilai 1 Ethereum ni terjual. Selain tu, kalau anda tekan dekat more options ni, dia adalah cara untuk nak reserve untuk specific buyer dan sebagainya. Tapi untuk contoh ni, saya tak tunjuk lagi lah dekat anda kan. Okey, saya dah berpuas hati, gambar ni saya nak jual pada harga 1 Ethereum. Saya tekan complete listing. Okey, sekarang ni dia kata complete your listing kan. First kali kita kena unlock currency. Okey, tekan dulu button unlock currency. Lepas tu MetaMask punya notification ni akan keluar. Okey, dia akan minta anda sign kat bawah tu. Anda tekan butang sign tu. Okey, bila dah selesai satu bahagian ni nanti, dia akan pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, kita tunggu dulu proses ni habis kejap. Alright, sekarang unlock currency dah selesai, kita kena sign message ni. Okey, sekarang anda tekan butang sign tu pula. Lepas tu akan keluar MetaMask notification ni, dia tulis signature request ni kan. Okey, nampak butang sign kat bawah tu, tekan sign. Alright, jadi bila semua dah selesai, anda akan nampak macam ni. Your NFT is listed. Maksudnya orang dah boleh belilah NFT anda. Okey, saya tutup window ni dulu. Alright, jadi inilah dia maklumat tentang NFT tadi tu yang kita dah jual tu kan. Jadi dekat sini anda bolehlah tengok maklumat NFT yang anda nak jual, termasuklah harga dia. Jadi OpenSea kata pada waktu ni 1 Ethereum bernilai $2,917. Jadi itulah maklumat dia kan. Harga Ethereum ni dia akan berubah dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ni itulah harga dia. Okey, jadi anda nampaklah apa aktiviti yang berlaku. Saya dah min, saya dah list dan sebagainya. Jadi itulah dia cara untuk nak jual NFT anda. Jadi kalau anda nak share benda ni dekat orang, anda copy link, lepas tu bagilah mereka link tersebut supaya mereka boleh tengok NFT yang anda nak jual ni. Pada bahagian terakhir ni saya tunjuk dekat anda apa yang berlaku kalau orang beli NFT anda. Jadi ini adalah profil untuk pendakwah teknologi yang saya buat dekat OpenSea. Jadi dalam profil ni saya try lah upload beberapa benda lah. Saya cubalah jual-jual kan, minkan beberapa benda. Okay, dan salah satunya adalah ni, benda yang saya tunjuk dekat anda awal-awal tadi, yang pendakwah teknologi punya banner tu. Jadi saya jual lah benda ni pada harga 0.0033 Ethereum ataupun bersamaan dengan lebih kurang $9. Jadi ada satu individu ni, dia beli, nama dia Amirul Faiz ni. Dia beli saya punya gambar NFT ni kan pada harga $9 tu. Okey, jadi saya tunjuk dekat anda apa yang berlaku apabila Tuan Amirul ni beli gambar NFT saya ni kan. Dekat page OpenSea ni, bila anda tengok dekat belah atas tu, yang sebelah profil tu, dekat belah atas kanan bucu tu kan, anda akan nampak bentuk macam satu wallet macam tu kan. Okey, anda klik dekat wallet tu dan dia akan tunjuk dekat anda wallet OpenSea anda. Jadi kalau ada orang beli NFT anda, nilai jualan tu akan masuk dalam wallet OpenSea ni. Macam tadi, gambar tu terjual pada harga 0.0033 Ethereum, dah masuk dalam wallet saya. Okey, jadi anda tengok harga $9.51 tu, macam mana dapat nilai tu? Itu adalah harga tukaran Ethereum kepada US dollar masa saya tengah duk buat video ni. Dan sambil itu saya juga boleh cerita kepada anda, Tuan Amirul Faiz ni merupakan individu pertama di seluruh dunia yang beli NFT pendakwah teknologi. Jadi manalah tahu satu hari nanti kalau NFT pendakwah teknologi itu popular, dialah orang yang pertama. Okey, jadi itulah dia satu video pengenalan mudah cara-cara untuk menjual NFT anda di platform OpenSea. Sekiranya anda nak mencuba menjual aset digital sebagai salah satu sumber pendapatan, maka saya doakan agar semua urusan anda dipermudahkan dan anda dimurahkan rezeki. Jangan mudah putus asa dan buatlah satu benda tu secara ikhlas. InsyaAllah akan membawa kejayaan. Dan seperti yang saya pernah kata sebelum ni, jangan lakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kumpul dulu sebanyak mungkin pengetahuan sebelum membuat sesuatu. Dan jangan mudah terpengaruh dengan pihak lain. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.